سبحانك لا فهم لنا إلا ما فهمتنا إنك أنت الجواد الكريم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. أما بعد. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bersyukur kita kehadrat Allah Subhanahu wa taala kerana dengan limpah kurnia-Nya, taufik hidayah serta inayah, maka dapat kita datang ke rumah Allah untuk menunaikan solat fardu maghrib secara berjamaah. Kemudian bersama-sama duduk dalam majlis ilmu pada malam ini untuk menyambung lagi pembicaraan kita mengenai sirah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik. Seterusnya kita nak sambung lagi pembincangan kita mengenai peristiwa yang berlaku pada tahun yang ke-10 Hijrah. Peristiwa yang pada 9 Hijrah yang terakhir sekali ialah kedatangan delegasi Arab pada tahun yang ke-9 Hijrah. Di penghujungnya tu ramai orang Arab, kabilah-kabilah yang berada berdekatan dengan Madinah ni, mereka mula datang untuk membuat hubungan diplomatik, nak jaga hubungan baik dengan orang Islam. Sebab bila mereka dah dengar Nabi ni bersama dengan orang Islam sudah berhadapan dengan tentera Rom, maknanya mereka ni hebatlah. Kerana tentera Rom ketika itu adalah kita kata apa, negara yang paling kuat ketenteraannya. Jadi kalau orang Islam dah berani cabar mereka, maknanya Islam ni pun tak kurang hebat. Jadi sebab itu kabilah-kabilah yang ada di sekitar mereka datang berjumpa dengan Nabi untuk membuat hubungan baik, kerana mereka takut nanti kalau tidak mereka kena serang dengan Nabi ataupun dirampas kita kata apa, negara ataupun tempat tinggal mereka. Seterusnya, bila masuk tahun ke-10 Zulhijjah, tahun ke-10 Hijrah, maknanya pada tahun yang terakhir lah. Jadi Nabi ni wafat pada 12 Rabiul Awal tahun yang ke-10. Maknanya ada kita kata apa, 3 bulan je kat situ. Muharram, Safar, Rabiul Awal. Maknanya cerita tahun yang ke-10 ni tak banyak lah, kerana dia ada 2 bulan saja. Bulan Muharram, bulan Safar dan juga Rabiul Awal tu pun separuh, tak sampai separuh. Baik. Pada tahun ke-10 Hijrah, Nabi SAW keluar untuk menunaikan fardu haji. Inilah satu-satunya haji yang ditunaikan oleh Baginda SAW dalam sejarah Islam. Maknanya Nabi tak pernah lagi buat haji dalam tempoh 10 tahun berada di Madinah ni. Tahun yang terakhir baru Nabi datang buat haji. Jadi buat haji pada tahun yang ke-10 Hijrah, tetapi sebenarnya tahun ke-9. Kerana haji ni kita buat waktu bila? Dalam bulan yang ke-12, iaitu bulan Zulhijjah. Bulan Zulhijjah ni bulan 12. Jadi maksudnya belum masuk tahun ke-10 lagi. Muharram seterusnya tu barulah dikira bulan yang tahun yang ke-10. Baik. Baginda SAW keluar daripada kota Madinah pada tarikh 25 Zulqa'dah. 25 Zulqa'dah. Maksudnya 15 hari lah, lebih kurang 2 minggu sebelum hari Arafah. Hari Arafah jatuh 9 Zulhijjah. Nabi keluar 25 Zulqa'dah, bulan 11, bersama-sama dengan lebih daripada 100,000 kaum muslimin yang turut sama menunaikan haji. Dan ini bilangan yang paling ramai yang mengikuti rombongan bersama Nabi, iaitu melebihi 100,000. Di sinilah pendapat mengatakan
ketika itu bilangan sahabat-sahabat Nabi mencecah 124,000 orang. Yang penting tak kurang 1,000 dan dia tak lebih 124,000, kurang lebih lah macam tu. Baik. Dia kata kaum muslimin lebih kurang 1,000 lebih yang turut bersama menunaikan haji. Baginda sallallahu alaihi wasallam menunaikan haji qiran dengan berihram daripada Zulhulaifah. Haji ini dari 3 jenis. Kita ada haji dipanggil haji apa yang paling afdal sekali dan dari sisi mazhab Syafi'i kita, iaitu haji ifrad. Haji ifrad. Kemudian kita ada yang kedua dipanggil haji tamattu', dan yang ketiga dipanggil haji qiran. Kalau di sini dia tengok Nabi buat haji qiran. Apa maksud haji qiran? Haji yang kita gabungkan haji beserta umrah dengan satu ihram. Dia paling senang lah haji qiran ni, paling ringan. Kerana kita pergi ke mana-mana miqat, tempat kita memakai ihram, kemudian kita niat sahaja aku memakai ihram untuk menunaikan ibadah haji dan juga umrah. Cara niat dia nawaitul hajja wal umrata wa ahramtu bihima. Saja aku berniat untuk melaksanakan atau mengerjakan ibadah haji dan juga umrah, dan aku memakai ihram untuk kedua. Itu dipanggil haji qiran. Adapun haji ifrad, kita asingkan. Kita pakai ihram untuk haji dulu, dah selesai urusan haji baru kita pakai ihram sekali lagi untuk buat umrah. Itu ifrad. Ifrad ni dia renyah sikit, sebab tu pahala dia besar, dan juga itulah yang sepatutnya kita kena buat. Kerana orang yang buat haji ifrad dia tak payah bayar dam, tak payah bayar denda. Tapi kalau dia buat qiran ataupun dia buat tamattu', dia kena bayar denda. Baik. Adapun tamattu' ni macam mana pula? Dia pakai ihram untuk buat umrah dulu. Dah selesai umrah barulah pakai ihram sekali lagi, dia kemudian buat haji ataupun mengerjakan haji. Jadi tempoh dia tu tak lama lah. Tempoh memakai ihram itu tidak lama bagi orang yang buat haji qiran dan juga tamattu'. Adapun orang yang buat haji ifrad, dia akan rasa lama. Pakai ihram ni lama sikit berbanding dengan haji-haji yang lain. Dia agak memenatkan lah. Kerana bila kita pakai ihram, dan tentulah kita tak boleh buat perkara-perkara yang dilarang. Apa perkara yang dilarang? Antaranya kita mandi tak boleh bersabun, tak boleh pakai wangi-wangian. Kalau nak bersabun juga boleh, tetapi sabun yang tak ada bau. Baik tak payah pakai sabun kalau tak ada bau kan. Sekadar hilangkan lagi. Jadi apa lagi dia punya patah larang, dia tak boleh potong kuku, tak boleh buang potong rambut, buang mana-mana bulu, tak boleh. Jadi bila tak boleh bila pakai ihram ni, dia punya patah larang tu banyak, maka menyebabkan renyah sikitlah untuk orang yang nak melaksanakan ibadah haji ifrad tadi. Baik. Jadi di sini dia kata Nabi buat haji qiran. Jadi maksudnya Nabi hanya pakai ihram sekali saja. Dan di situlah Nabi buat haji, dan dalamnya ihram tumpang sekali. Macam tu. Baik. Dengan berihram daripada Zulhulaifah, Nabi masuk daripada Zulhulaifah. Kerana orang yang datang daripada Madinah, dia mesti lalu Zulhulaifah nak. Kalau datang daripada tempat lain pula tempat dia. Dia panggil miqat. Miqat Makkah ni iaitu checkpoint untuk kita nak pakai ihram sebelum kita masuk ke Makkah. Baik, ketika di Arafah, baginda sallallahu alaihi wasallam menyampaikan kepada kaum muslimin khutbah wida', yakni khutbah perpisahan. Khutbah perpisahan ni maknanya disebut wada' ni ataupun wida' ni, dia adalah bermaksud selamat jalan. Contoh kalau kita orang nak balik pada rumah kita, orang datang ziarah kita, kemudian dia nak balik, maka kita pun hantar dia sampai ke pintu, hantar dia sampai ke kereta. Itu dipanggil wida' ataupun taunik. Sama juga bila kita dah selesai haji, maka kita nak kena buat haji, dipanggil tawaf. Tawaf wida'. Tawaf wida' ni dipanggil tawaf selamat tinggal. Dia
Dia ada satu lagi dia panggil tawaf kudum. Tawaf kudum ni tawaf selamat datang, tawaf pembuka, tawaf penutup. Baik. Jadi untuk haji ni pun sama juga. Bila haji yang terakhir dipanggil haji wada ataupun haji wida, adalah bermaksud haji yang terakhir untuk mengucapkan selamat tinggal. Mana lepas tu Nabi dah tak dapat nak buat haji lagi. Baik. Kemudian dia kata lagi di sini, apa yang Nabi tekankan dalam khutbah tersebut, dalam isi khutbah tersebut baginda sallallahu alaihi wasallam menetapkan teras-teras kebebasan. Di sini Nabi beri penekanan kepada kebebasan. Maknanya jangan menekan orang, jangan menzalimi sesiapa, jangan menganiaya siapa dengan cara menyekat kebebasan seseorang, tapi dengan bermaksud di sini kebebasan secara yang diharuskan. Benda-benda yang diharuskan, maka tak boleh kita sekat orang. Adapun perintah Allah Ta'ala seperti perkara yang diharamkan, perkara yang dilarang, maka tidak ada istilah kebebasan. Seperti mana orang sekarang kata pun, orang perempuan menuntut kebebasan. Apa kebebasan yang mereka nak? Iaitu tak nak pakai tudung. Tak boleh macam tu. Kerana itu adalah, kita kata apa, perintah Allah. Allah Ta'ala pun suruh tutup. Wal yadrib nabi umurihin ala juyubihin wala yubdina zinatahunna illa ma zahara minha. Hendaklah mereka melabuhkan kain tudung mereka yang dah ada di belakang tu dan bawa ke depan, tutup semua. Jangan bagi nampak dada, dan juga jangan bagi nampak bahu. Kemudian mereka tidak boleh menzahirkan perhiasan mereka tadi kecuali bahagian-bahagian yang dibenarkan saja. Bahagian-bahagian yang dibenarkan sahaja. Baik. Begitu juga keadilan. Nabi memberi penekanan kepada keadilan. Maknanya berlaku adil. Berlaku adil kepada siapa? Terutama sekali kepada wanita. Secara umum, secara khusus kepada isteri, dan juga kepada hamba sahaya, hamba perempuan ataupun hamba lelaki. Mana-mana hamba, maknanya perlakukan mereka itu dengan menjaga kebajikan mereka. Begitu juga kesaksamaan. Saksama ni maknanya layan orang, setiap orang tu dengan sama. Jangan kita membeza-bezakan. Contoh, orang ada anak ramai, maka dia tak boleh membeza-bezakan anak dia dalam layanan. Begitu juga kalau isteri dia ramai, contohlah. Maka jangan dia lebihkan seseorang dan mengurangkan hak seorang yang lain, tak boleh. Baik. Kemudian perkara yang Nabi pesan kepada para sahabat ketika itu, antaranya ialah Rasulullah SAW bersabda, wahai manusia, dengarlah baik-baik apa yang aku hendak katakan. Aku tidak mengetahui apakah aku dapat bertemu lagi dengan kamu semua sekalian selepas tahun ini. Jadi Nabi dah dapat rasakan Nabi ini tak berapa sihat. Nabi ini sakit. Jadi Nabi kata dia merasakan dia tak akan jumpa lagi lepas ni. Jadi sebab tu dia nak bagi pesanan. Wahai manusia, seperti mana kamu menganggap bulan ini dan kota ini sebagai suci, maka anggaplah jiwa dan harta setiap Muslim sebagai amanah yang suci. Jadi muliakan tempat ini, iaitu Makkah ni, begitu kota Makkah, dan juga bulan ini. Bulan ini adalah bulan Zulhijjah. Kemudian anggaplah harta dan jiwa ni maknanya nyawa lah manusia itu sebagai sesuatu amanah yang suci. Baik. Kemudian yang kedua pula, Nabi SAW memberi penekanan. Yang pertama, penekanan Nabi ialah pada kemuliaan orang Islam. Kemuliaan orang Islam, atau begitu juga tempat yang dimuliakan, begitu juga waktu yang dimuliakan, yang apa, kita kata yang suci. Begitu juga dengan manusia itu sendiri. Adapun yang kedua
Nabi pesan tentang harta dan hitungan amalan. Nabi kata apa? Kembalikanlah harta yang telah diamanahkan kepada kamu kepada pemiliknya yang berhak. Kerana orang Mekah, kafir Mekah ni banyak ambil hak-hak orang Islam dulu. Jadi Nabi pesan balik kepada mereka, siapa yang terambil, maka pulangkan semula. Pulangkan semula. Jangan duk ambil harta orang, kerana ianya adalah dosa. Perbuatan dosa dan akan menyebabkan dia menyesal setelah dia mati. Kerana banyak benda yang dia nak kena ganti semula, dan dia tak boleh ganti dengan harta. Harta tak boleh diganti dengan harta, tetapi sebaliknya harta diganti dengan pahala. Jadi satu perkara yang merugikan. Sebab tu Nabi kata, siap-siap selesaikan sebelum mati ni, selesaikan apa yang kamu hak orang lain yang ada pada kamu. Kemudian dia kata lagi, jangan kamu sakiti sesiapa pun agar orang lain tidak menyakitimu pula. Ingatlah sesungguhnya kamu akan menemui Tuhanmu, dan dia pasti akan membuat perhitungan di atas segala amalan. Jadi Nabi pesan juga, jangan kacau orang. Orang tak kacau kita, kita jangan kacau orang. Hatta orang kacau kita sekalipun, kita jangan kacau orang. Serahlah urusan mereka itu pada Allah Ta'ala. Kerana apa? Kerana dia pasti akan membuat perhitungan di atas segala amalan kamu. Jadi apa saja benda yang tak elok yang berlaku, kejahatan, semua itu akan dibalas semula oleh Allah Ta'ala. Begitu juga kebaikan yang kita lakukan, maka dibalaskan semula oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik. Kemudian Nabi berpesan lagi yang ketiga, ialah tentang riba dan juga godaan syaitan. Riba dan godaan syaitan. Nabi kata apa? Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mengharamkan riba, oleh itu segala urusan yang melibatkan riba dibatalkan mulai sekarang. Ini pesan, siapa yang masih lagi mengamalkan riba, berhenti sekarang. Tak boleh dah. Riba yang berlaku ialah apabila seorang itu memberi hutang pada orang lain, kemudian dia meletakkan bunga. Maka itulah riba yang ada sampai sekarang, tak selesai-selesai. Tapi disebabkan kita rasa kita memerlukan kepada hutang, maka kita tetap hutang walaupun kena bayar bunga yang merupakan riba, yang mana kita tahu ianya dilarang oleh Nabi SAW. Baik. Dan riba juga boleh berlaku pada emas dan emas, perak dan perak. Begitu juga dengan makanan yang ditukar dengan makanan. Selain daripada itu, tak ada berlaku riba. Baik. Kemudian tentang godaan syaitan pula, Nabi kata apa? Waspadalah kamu terhadap syaitan demi keselamatan agama kamu. Dia telah berputus asa untuk menyesatkan kamu dalam perkara-perkara yang besar, maka dia akan berusaha untuk menyesatkan kamu dalam perkara-perkara yang kecil. Maknanya Nabi kata, berhati-hatilah kamu dengan godaan syaitan. Mungkin dia tak boleh suruh, dia nak hasut kamu untuk keluar pada Islam, mungkin tak boleh. Mungkin dia tak boleh hasut kamu untuk berzina, mungkin dia tak boleh hasut kamu untuk meninggalkan solat. Tapi kamu jangan pandang ringan pada syaitan tentang perkara-perkara yang ringan. Contoh, syaitan suruh buat dosa-dosa kecil, kita pun tak apalah, sikit je ni. Sikit kita pun buat, sikit-sikit lama-lama jadi bukit juga. Dan lama-lama dia jadi biar, dia jadi ketagih, dan akhirnya dia akan terjerumus ke dalam dosa besar juga. Baik. Kemudian apa lagi yang Nabi sentuh di dalam kita kata apa, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Tiga perkara itulah yang Nabi sentuh secara kita kata apa, umumnya. Dan yang keempat ialah hak antara suami isteri. Ini pun Nabi sentuh juga. Nabi kata apa? Wahai manusia, sebagaimana kamu mempunyai hak ke atas isteri kamu, mereka juga mempunyai hak ke atas kamu. Sekiranya mereka menyempurnakan hak mereka ke atas kamu, maka kamu juga berhak untuk diberikan makan dan pakaian dalam mereka juga berhak untuk diberikan makan dan pakaian dalam suasana kasih sayang. Jadi suami ada hak ke atas isteri, isteri pun ada hak ke atas suami. Jadi masing-masing ada tugasan ataupun hak yang perlu dilaksanakan ataupun yang perlu ditunaikan. Itu secara ringkas je lah. Kerana apa? Kerana dalam ayat yang lain Allah Ta'ala berfirman, wa'ashiruhunna bil ma'ruf. Wahai laki-laki, wahai suami-suami,
hendaklah kalian bergaul dengan isteri dengan cara yang baik. Maksud bergaul ni ialah kita berurusan dengan dia. Apa saja urusan, maka cakap elok-elok, buat elok-elok. Jangan jadi kita cepat nak marah, jangan cepat nak melenting, jangan kita meninggikan suara, jangan kita angkat tangan, kaki dan sebagainya, sehingga mencederakan mereka. Tak boleh. Itu antara perkara yang keempat yang disentuh di dalam kita kata apa, khutbah wida tadi. Dan panjang lebar dia banyaklah, cuma kita nak ambil dia punya, dia yang penting-penting sahaja. Baik, seterusnya kita tengok di sini kewafatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada tahun yang ke-11 Hijrah. Mana tadi yang 10 adalah betul lah yang Zulhijjah ni, yang 25 Zulqa'dah Nabi pergi ke Madinah tu adalah tahun yang terakhir pada tahun yang ke-10, silap. Adapun tahun yang ke-11 yang berbaki itu adalah tahun yang ke-11, iaitu Muharram dan juga Safar, diikuti dengan Rabiul Awal. Pada penghujung bulan Safar tahun yang ke-11 Hijrah, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berada di rumah Sayyidatina Maimunah bintul Haris. Sayyidatina Maimunah bintul Haris, dia ni isteri Nabi yang terakhir menikah dengan Nabi. Pada, kalau tak silap, pada tahun yang ke-7 atau ke-8 Hijrah. Maknanya dia baru bersama Nabi lebih kurang 2 tahun je, ataupun 2 tahun lebih sikit. Tapi dia seorang yang orang kata apa, agak cerdik lah, orang kata apa, otak geliga sikit lah. Jadi dia banyak membantu Nabi menyelesaikan masalah-masalah yang mana Nabi pun agak buntu dengan masalah tu, dia boleh selesaikan. Itu kelebihan Maimunah ni. Dan kalau tak silap juga, dia ni makcik kepada Anas bin Malik. Dia Anas bin Malik, dia adalah mak saudara kepada Anas. Sebab tu dalam banyak-banyak isteri Nabi, Anas lebih senang berada di rumah Maimunah ni. Dia bebas. Sebab apa tu, makcik dia sendiri, dia tak risau nak masuk rumah keluar bila masa. Tapi kalau dengan isteri-isteri Nabi yang lain, dia tak boleh. Waktu dia kecil, umur bawah 10 tahun, masa umur 10 tahun tak apalah. Tapi bila dia dah dewasa, dia tidak bebas lagi untuk masuk keluar ke dalam rumah Nabi SAW yang lain, kecuali Maimunah yang merupakan makcik dia. Jadi bila dah ada tanda-tanda sakit pada tubuh badan Nabi SAW, apabila semakin bertambah sakitnya, baginda SAW telah meminta izin daripada isteri baginda SAW untuk menjalani hari baginda SAW di rumah Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha. Jadi bila Nabi dah mula sakit teruk, maka Nabi minta izin pada isteri lain, boleh tak saya nak habiskan masa ketika tempoh sakit ni di rumah Aisyah. Nabi sendiri minta, bukan Aisyah yang recommend ke, tidak, tetapi Nabi sendiri yang minta pada isteri lain, maka mereka mengizinkan. Dan punca sakit Nabi ni seperti yang kita ketahui ialah apabila Nabi dijamu peha kambing oleh seorang wanita Yahudi. Wanita Yahudi, dia ajak Nabi datang rumah dan dia sembelih kambing dan dia masak kambing itu sedap-sedap, dan dia sapu racun dekat kambing. Dan dia tahu Nabi suka peha kambing, lamb shank. Maka dekat peha kambing itu dia letak lebih sikit. Maka waktu Nabi datang makan, Nabi pun seperti biasa, time makan ni semua pakat makan lah. Ada sahabat-sahabat yang lain juga mula makan. Mereka pun ambil, dah masuk mulut, dah kunyah, ada yang telan pun dah ada. Nabi ni baru sempat gigit. Baru sempat Nabi gigit, kemudian dengar suara daripada ini mukjizat Nabi SAW, iaitu daging tadi seolah-olah bersuara. Dia cakap pada Nabi, jangan makan saya kerana saya beracun. Maka bila Nabi dengar macam tu, Nabi terus buang. Tapi kesan racun dekat gigi Nabi tu ada, dan dia meresap masuk ke dalam mulut Nabi tu, dan menjadikan kesan itu menjadikan Nabi sakit. Dan seorang sahabat yang menceritakan kisah ni, dia kata setelah Nabi makan makanan yang beracun tadi tu, dia nampak ada kesan di dalam mulut Nabi tu macam hitam, kesan daripada racun tersebut.
menyebabkan badan Nabi semakin lama semakin lemah, semakin lemah. Jadi dia nak jadi asbab jugalah untuk Nabi ni wafat ataupun Nabi meninggal. Kerana Nabi ni dia orang yang sihat, dia jaga kesihatan, tak ada penyakit apa pun, clear semua. Jadi kalau tak ada sakit, nak mati tiba-tiba ni macam pelik pula kan, mati mengejut pula. Jadi Allah Ta'ala jadikan asbab sakit Nabi itu berpunca daripada racun tadi. Ada pun sahabat yang tak silap, ada seorang tu dia dah makan, dah telan dah, kat situ juga dia jalan, berbuih mulut kat situ, meninggal dia. Tapi Nabi tak buat apa pun pada wanita Yahudi tadi, Nabi maafkan dia. Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Itulah doa Nabi, ya Allah beri hidayah kepada umatku kerana mereka tak tahu aku ni Nabi. Sedangkan orang Yahudi dia lebih kenal Nabi daripada anak dia sendiri, tetapi hidayah itu milik Allah. Dia tetap juga nak memusuhi dengan Nabi SAW. Baik. Kemudian dalam tempoh kesakitan ini, baginda SAW memerintahkan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu untuk mengimami orang ramai solat berjamaah. Jadi bila Nabi dah tak boleh jadi imam, Nabi pun dah tak larat nak keluar dari rumah, dari bilik dia, maka Nabi perintahkan Sayyidina Abu Bakar untuk jadi imam. Berapa lama Nabi sakit? Dia kata sakit baginda SAW berterusan selama 13 hari, 13 hampir 2 minggu Nabi sakit. Jadi Sayyidina Abu Bakar jadi imam lah dalam tempoh. Dan waktu Nabi minta Sayyidina Abu Bakar jadi imam, maka Sayyidatina Aisyah ni dia ada di sebelah Nabi. Kemudian dia kata apa, ya Rasulullah, ayah saya ni dia cepat, dia jenis hati lembut, dia cepat nak menangis. Nanti kalau suruh jadi imam, sekejap menangis, sekejap tersesak, jadi pengganggu sembahyang pula. Maka Nabi kata tak apa, itu tak jadi masalah. Kerana nak jadi imam ni, orang yang kalau dah Nabi orang yang paling layak jadi imam, maka yang nak ganti Nabi mesti orang yang paling layak juga selepas Nabi, tak lain tak bukan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Nabi tak bagi orang lain naik, walaupun ada orang lain yang dia punya bacaan Quran mungkin lebih baik daripada Sayyidina Abu Bakar, tetapi Sayyidina Abu Bakar itu dia ada sesuatu yang tak ada pada orang lain, iaitu keimanan dia, kita kata kepada Allah SWT dan Rasulnya adalah nombor satu lah, tak boleh ditandingi oleh orang lain. Baik, 13 hari. Pada hari Isnin, pada hari Isnin. Jadi hari Isnin tu Nabi SAW wafat. Kalau tak silap pagi Isnin tu, subuh tu, Sayyidina Abu Bakar jadi imam seperti biasa. Tiba-tiba bila orang dah qomat, dia pun dah takbir, tiba-tiba Nabi singkap. Dia dah takbir ataupun belum, saya terlupa dah. Yang penting Nabi singkap dia punya bilik tadi tu, dia punya tirai lah, tepuk kain tu. Maka nampak Nabi macam dah sihat sikit, tapi masih lagi dipapah oleh 2 orang lah, bawa masuk. Jadi Nabi nampak sihat. Kemudian Sayyidina Abu Bakar waktu tu dia nak berundur ke belakang, sebab dia tengok Nabi dah keluar, mungkin Nabi nak jadi imam lah. Maka Nabi kata ala rislika, berada di tempat kamu, teruskan seperti biasa. Jadi Nabi pun jadi makmum. Jadi orang pun waktu tu semua dah seronok, Nabi dah sihat balik. Tapi rupanya itulah hari terakhirnya, selepas sembahyang subuh tadi. Maka waktu itulah Nabi SAW wafat. Dan ketika itu baginda berada di atas pangkuan Sayyidatina Aisyah. Badan dia panas sangat. Kemudian dia sebut apa, Ar-Rahili ila Rafiqil A'la. Ar-Rahili ila Rafiqil A'la maksudnya aku dah sampai masa untuk bertemu dengan Ar-Rafiqil A'la ni mana Allah SWT. Rafiq ni mana pendamping yang maha tinggi, iaitu dah sampai masa aku nak bertemu dengannya. Maka waktu itulah dia minta Sayyidatina Aisyah untuk bagi dia kayu sugi. Dia nak guna kayu sugi lah. Tapi waktu tu kayu tu agak keras sikit, maka Aisyah pun dia tolong gigitkan bagi lembut. Kemudian dia pun bagi pada Nabi SAW, dan Nabi sempatlah bersugi sebelum Nabi SAW menghembuskan nafasnya yang terakhir. Baik. Jadi dia kata di sini, pada hari Isnin paginya, lepas subuh tu lah, roh suci ini menghadap Rabbnya, yakni Tuhannya, pada usia 63 tahun. 63 tahun ni kalau kita ikut tahun Hijri, 63 tahun.
Tapi kalau ikut Masihi 61 tahun setengah. Kalau ikut Masihi 61 tahun setengah. Kerana apa? Nak kata setengah, tak setengah sangat lah, tapi dia lebih sikit. Kerana dia cara kira dia macam ni. Setiap 37 tahun ataupun 36 tahun umur kita, maka Masihi, sebenarnya umur kita dah 37 tahun Hijri. Kerana setiap tahun kita akan tambah 10 hari. Setiap tahun Hijri dengan Masihi itu dia punya beza 10 hari. Lebih kurang lah. Jadi bila 10 hari, kita kata bila kalikan dengan 36, dia jadi 360 hari, itulah setahun. Jadi kalau umur kita 36 tahun, sebenarnya kita dah 37. Dan kalau kita gandakan 36 tu kali 2, dia jadi Allahumma salli ala Muhammad 72 kan. Bila umur dia 72 Masihi, sebenarnya umur dia dah 74. Jadi Nabi ni umur dia 61 setengah, tapi lebih sikit lah, beberapa bulan. Itu kalau ikut tahun Masihi. Baik. Tapi 63 ni, ini tahun Hijri. Jadi kita pun samalah, kita kena tengok tahun kita juga. Kalau umur kita 63 tahun Hijri, kalau masih lagi dipanjangkan umur, itu subsidi namanya. Itu subsidi. Nabi 63 dah jalan dah. Dan kita masih lagi diberi nyawa, maknanya itu subsidi, maka gunakanlah kesempatan tersebut untuk buat perkara-perkara ataupun melaksanakan ibadah kepada Allah SWT. Kerana seperti mana kita tahu tentang hadis Nabi SAW, ada dua keadaan manusia. Pertama, Nabi kata apa? Maknanya dia punya fasa umur itu. Nabi kata man balagha umruhu arba'ina sanah. Siapa dia umur dia sampai 40 tahun, maka urusan akhirat dia tidak melebihi urusan dunia dia. Sibuk dengan bekerja lagi, buat ibadat pun macam tu, tak bertambah langsung. Maka Nabi kata falyatabawwa maq'adahu minan nar. Maka bersiap sedialah untuk masuk ke dalam neraka. Jadi umur 40 ni sepatutnya kena berubah dah. Tak boleh buat banyak, sikit, tapi kena ada penambahan dari sudut kita punya ibadah kita berbanding kerja kita. Ini tak ada pencen, dah hidup tak ada kerja, pergi cari kerja lain pula. Dan kerja lain pula, lagi pula sibuk kita. Jadi akhirnya tak selesai masalah. Dan satu lagi, amaran kedua tu, amaran pertama tu. Amaran kedua, barang siapa yang umurnya 60 tahun, maknanya masih hidup lagi selepas 60 tahun, maka apa saja kesalahan yang dia buat selepas 60 tahun ni, maka Allah Ta'ala tak ada lagi nak maafkan kesalahan tersebut. Maknanya tak boleh kita kata contoh, kalau sebelum tu kita buat apa-apa salah silap, maka kita boleh excuse lagi, ya Allah ampunkan saya tersilap macam ni. Kita boleh explain lagi dan boleh terima. Tapi kalau umur 60 tahun dia buat dosa dengan sengaja, seolah-olah dosa tu Allah Ta'ala tak boleh ampun lagi. Maknanya apa saja kesilapan yang berlaku selepas umur 60 tahun, sebenarnya tak ada keuzuran di situ. Maksud tak ada keuzuran apa? Kalau dah dikira dosa, dosa lah, yang mana kita akan diazab dengan dosa tersebut. Baik. Kenapa dia letak 60 tu? Sebab itulah umur Nabi SAW. Baik. Kemudian dia kata lagi, jasad baginda SAW, kewafatan baginda SAW merupakan satu tamparan yang dahsyat kepada kaum muslimin. Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu menyampaikan berita sedih yang amat berat ini kepada kaum muslimin. Orang yang tak boleh terima kematian Nabi ini adalah Sayyidina Umar Al-Khattab. Dia seorang yang walaupun nampak tegas, tapi dia orang yang paling kasih dengan Nabi. Jadi bila dia dapat tahu Nabi dah wafat, maka dia macam tak boleh terima. Jadi dia marah siapa kata Nabi dah wafat. Sehingga dia kata apa, Nabi ni dia tak wafat pun. Dia ni seperti mana berlaku pada dia seperti mana Nabi Musa AS. Dalam tempoh 40 hari dia pergi bermunajat pada Allah Ta'ala, dia hilangkan diri sekejap, lepas tu lepas 40 hari balik pula. Seolah-olah macam tu nak menyedapkan hati dia. Jadi semua orang tak berani nak bagi komentar, nak jawab balik semula apa yang dia cakap tu. Semua diam.
sebab dia pun garang kan, tegas. Maka ketika itu datang Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, yang walaupun nampak dia lebih tenang, lebih orang kata apa, relax, tapi sebenarnya dia lebih tegas. Sehingga dia kata apa, wahai Umar, tenanglah kamu, maknanya duduk sekejap bagi aku cakap. Maka waktu tu dia kata apa, barang siapa yang menyembah Muhammad, man ya'budu Muhammadan fa innahu qad mat. Barang siapa yang menyembah Muhammad, Muhammad dah meninggal, dah mati. Sebaliknya, man ya'budullah fa innahu hayyun la yamut. Barang siapa yang menyembah, sebaliknya menyembah Allah, Allah Ta'ala sentiasa hidup, tak akan mati. Jadi kita sekarang ni menyembah Allah tu, menyembah Muhammad dia. Jadi kenapa jadi masalah pula bila Nabi Muhammad tu meninggal ataupun wafat? Apa masalah pada kita? Hidup diteruskan seperti biasa. Dia hanya berpindah alam, dan satu masa kita pun akan bertemu dengan dia setelah kita berpindah alam. Jadi bila dia cakap macam tu, baru saya nak orang tersedar balik. Baru dia boleh terima keadaan tersebut. Kemudian tu yang dikata Sayyidina Abu Bakar menyampaikan berita sedih yang amat berat ini. Bila dah selesai kat situ, Nabi wafat pada hari Isnin, tetapi belum dapat dibuat apa-apa pada jenazah Nabi. Dibiarkan dulu sementara sehinggalah hari Rabu. 2 hari jasad Nabi dibiarkan sementara kerana nak menyelesaikan urusan negara. Kerana apa? Bila dah selesai kat situ satu part, maka dapat berita bahawasanya kaum Ansar mereka sudah bercakap-cakap dekat satu tempat di Madinah tu, satu tempat orang kata apa, biasanya kalau Nabi SAW masih hidup, dia akan berkumpul kat situ. Kalau dia nak berucap dan sebagainya, kawasan lapangan lah. Maka mereka berkumpul kat situ dan mereka sedang berbincang siapa yang akan jadi pengganti kepada Nabi SAW. Kerana pemimpin meninggal, kena ada pengganti lah. Jadi ada yang mencadangkan daripada kaum Ansar. Kerana apa? Kerana mereka melihat mereka kata apa, peribumi, mereka orang asli Madinah, mestilah dia orang jadi ketua. Mana boleh orang lain pula. Maka waktu tu datang Sayyidina Umar Al-Khattab dengan ketegasannya seperti biasa. Dia kata, wahai kaum Ansar, ingatlah kalian, Nabi SAW pernah bersabda, tidak akan menjadi pemimpin kepada kalian melainkan Quraisy. Jadi Quraisy itu adalah daripada Mekah. Jadi kamu tak boleh jadi ketua melainkan mesti diserahkan kepada Quraisy. Maka waktu tu semua orang tanya, kalau Quraisy tak apalah, dia orang terimalah, tapi siapa? Maka Sayyidina Umar Al-Khattab dah nampak dah. Dia kata, kamu tak perasan ke waktu Nabi sakit siapa jadi imam? Siapa yang Nabi suruh jadi imam waktu dia sakit tu? Hampir 2 minggu tu. Semua orang tahulah Sayyidina Abu Bakar. Maka dia kata, kalau dah dia yang ganti Nabi, waktu Nabi hidup Nabi suruh dia ganti, maksudnya lepas Nabi wafat pun dialah penggantinya. Jadi semua orang pun boleh terima lah. Kalau Sayyidina Abu Bakar, semua orang tunduk lah. Sebab orang tahu kedudukan dia di sisi Nabi SAW. Bahkan dia pendamping Nabi dalam ketika mana Nabi dalam perjalanan nak pergi berhijrah ke Madinah. Baik, jadi bila dah setuju semua nak lantik Sayyidina Abu Bakar, maka Sayyidina Abu Bakar ni pun dipanggil datang. Dia pun dalam keadaan bingung-bingung, tak tahu apa benda ni. Rupanya orang yang mencadangkan dia jadi khalifah. Dia pun bila dah dicadang, dia terima lah. Bukan dia mencalonkan diri dia, tidak. Baik, maka bila dah selesai berbai'ah dengan Sayyidina Abu Bakar, semua selesai semua, barulah dapat fokus kepada jenazah Nabi tadi. Jasad Nabi tadi tu barulah dimandikan, barulah dikafankan, apa semua. Hari Rabu baru dapat kebumikan. Kemudian nak tanam pula, isu yang kedua nak tanam pula. Nak tanam kat mana ni? Maka Sayyidina Abu Bakar Siddiq seperti biasa, dia ingat Nabi pernah beritahu ketika satu masa dia sama Nabi. Nabi kata setiap Nabi itu apabila dia wafat, dia meninggal dunia, maka tanamlah, kebumikanlah jasad dia di tempat dia meninggal. Dan dia meninggal dalam bilik Sayyidatina Aisyah. Maka situlah tempat dia dikebumikan. Dan yang kita pergi tengok sekarang tu, tempat Nabi disemadikan itu, itulah bilik Sayyidatina Aisyah dulu. Masuklah kat situ. Maka pun boleh tanam itu, masukkan dia. Jadi bila Sayyidina Abu Bakar dah menjadi khalifah,
Maka setelah 2 tahun setengah, Sayyidina Abu Bakar jatuh sakit, meninggal dunia. Sayyidina Abu Bakar ni dia muda pada Nabi 2 tahun. Dia muda pada Nabi 2 tahun. Ataupun kurang 2 tahun ataupun 2 tahun setengah, lebih kurang macam itulah. Nabi umur 63, dia 61 setengah, macam itulah lebih kurang. Lepas 2 tahun setengah, genap umur dia 63, dia pun jatuh sakit, meninggal dunia. Jadi umur dia sama dengan umur Nabi waktu meninggal, 63 tahun. Waktu tu dia dah pesan, dia kata kalau aku mati, tanam aku sebelah Nabi. Letakkan jasadku sebelah jasad Nabi. Maknanya di sebelah Nabi lah. Maka ditunaikan permintaan tersebut, maka tanamlah. Jadi Nabi berada di yang pertama, kemudian dia bawah sikit yang kedua. Maka waktu tu Aisyah dah tak tidur situlah. Dia tukar tempat lain, tetapi dia boleh datang ziarah bila-bila masa ke situ tanpa dia pakai tudung pun dia boleh masuk. Sebab apa? Yang pertama ayah dia, yang kedua yang pertama suami, yang kedua ayah dia. Tak ada masalah. Tapi bila yang ketiga, Sayyidina Umar Al-Khattab, waktu dia ditikam, jadi solat subuh dia ditikam daripada belakang oleh seorang Majusi. Ada yang kata dia orang Islam juga, iaitu Khawarij. Maka setelah dia meninggal dunia, sebelum tu tengah-tengah sakit tu dia pesan juga, dia bagi wasiat, aku nak berada di dalam bilik yang sama. Itu pun dia minta izin pada siapa? Pada Aisyah. Kerana Aisyah mestilah dia nak kat situ tempat dia. Dan ni suami, ni ayah dia, dan tentu nombor 3 dia punya lah. Tapi Sayyidina Umar dah minta dulu kat dia, minta beri keizinan tak untuk saya bersama-sama dengan 2 orang ni. Maka Aisyah kata dah minta, dia pun tak dikata apa lah, dia bagi, dia benarkan. Maka lepas dia meninggal dunia, dia letakkan jadi orang nombor 3 dalam bilik tu. Jadi kata Sayyidatina Aisyah, setelah Sayyidina Umar berada dalam bilik itu, aku tak boleh lagi lah nak pergi ziarah cara lebih kurang tu, tak boleh lah. Aku kena pakai penuh lah. Walaupun dia orang dah mati ni, tapi dia punya adab dia jaga tu, tetap juga dia pakai tudung sempurna. Maksudnya kita kata menutup aurat dengan sempurna, barulah dia masuk ziarah suami dia Sayyidina Abu Bakar dan juga Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu. Baik. Jasad baginda SAW dimandikan dengan pakaian yang dipakai oleh baginda sallallahu alaihi wasallam ketika wafat. Jadi baju yang Nabi pakai itu tak ditanggalkan, dimandikan begitu. Cuma dia gosok macam itulah daripada dalam. Yang terlibat dalam ketika memandikan Nabi ini ada beberapa orang. Kemudian dikafankan dengan 3 helai kain putih. Kerana Nabi sendiri pun pesan kalau siapa yang meninggal orang lelaki, maka gunakan 3 helai kain putih. Maka Nabi pun macam tu juga ada orang buat pada Nabi. Baginda SAW dimandikan oleh bapa saudaranya Abbas. Abbas ni dia punya umur lebih kurang 4 tahun tua pada Nabi, 4 atau 5 tahun macam tu. Sayyidina Fadl bin Abbas, Fadl ni anak dia lah, anak dia muda pada Nabi lah, jauh lebih. Fadl ni dia adik kepada Abdullah bin Abbas. Abdullah tu abang dia. Sepupu baginda sallallahu alaihi wasallam iaitu Abu Talib, Ali bin Abi Talib. Sayyidina Usamah bin Zaid. Usamah bin Zaid ni dia pangkat cucu angkat Nabi. Kerana Zaid tu anak angkat Nabi, maka Usamah ni dia pangkat cucu lah, cucu angkat. Bekas hamba baginda sallallahu alaihi wasallam. Yang bekas hamba tu bukan Usamah tu, tetapi Zaid tu ayah dia. Dan juga Sayyidina Syukran radhiyallahu anhu dan Sayyidina Qusam bin Al-Abbas. Qusam ni pun anak pada Sayyidina Abbas juga. Rasanya dia adik lagi pada Al-Fatah tu. Baik. Setelah itu jenazah baginda sallallahu alaihi wasallam disolatkan oleh orang Islam secara bersendirian. Jadi solat jenazah pada Nabi ni dia orang tak buat secara berjemaah, tetapi secara sendirian, seorang-seorang masuk. Bermula dengan ahli keluarga dulu. Kemudian dia kata lelaki diikuti dengan lelaki, dah selesai semua lelaki, perempuan pula, kemudian kanak-kanak pula. Baginda sallallahu alaihi wasallam dikebumikan di mana baginda SAW wafat, iaitu di dalam bilik Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha pada hari Selasa malam Rabu. Nampak? Selasa malam Rabu. Maknanya meninggal pagi Rabu selepas subuh, waktu duha macam tu. Hari Isnin kemudian terpaksalah dibiarkan sementara kerana urusan negara tadi, sehinggalah hari Selasa malam Rabu tu baru dapat disemandikan ataupun dikebumikan
di dalam bilik tempat Nabi SAW wafat. Baik. Kemudian harta warisan Rasulullah SAW. Jadi yang banyak tahu tentang Nabi ni antaranya Sayyidina Abu Bakar, sebab dia rapat dengan Nabi. Jadi banyak benda-benda Nabi dah pesan bagi tahu pada saya. Tentang apa kita tadi nak ke bumi kat mana, tu dia dah tahu dah, Nabi dah pesan dengan dia. Begitu juga dengan harta warisan Nabi SAW. Daripada Sayyidina Ammar bin Haris radhiyallahu anhu, beliau berkata Rasulullah SAW tidak meninggalkan apa-apa ketika wafat melainkan hanya senjata. Senjata tu baju besi. Baju besi itu pun dipajak kepada seorang Yahudi. Tak ada dekat Nabi pun Nabi pajak, sebab Nabi ada ambil gandum, beberapa kilo gandum daripada dia. Jadi Nabi letakkan baju besi tadi sebagai cagaran. Seekor bagal, binatang kacukan antara keldai dan kuda. Bagal ni kita kata kuda padi itulah. Dan bagal tu pula nama dia Dul-Dul. Itu bagal Nabi. Dan sebidang tanah yang telah disedekahkan. Dan ada sedikit tanah, dan tanah tu pun Nabi dah sedekahkan, dah bagi orang gunalah. Riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Baginda SAW hanya meninggalkan sedikit barang, pakaian dan seekor bagal yang dipanggil Dul-Dul. Bagal ini terus hidup selepas kewafatan Baginda SAW sehinggalah tua dan akhirnya mati. Ia ditanam di Bukit Ridawi di Yambuk, Yambuk nama tempat dia. Kenapa dibiarkan sampai mati? Kerana keldai tak boleh dimakan. Itu kita kena faham. Keldai tak boleh dimakan. Dia bukan macam kuda. Kuda boleh sembelih makan, tetapi keldai tak boleh dimakan. Jadi kalau digabungkan, cuma saya pelik juga kalau kita kata bagal tu nak kata kuda padi. Maknanya kalau betul dia tu memang asal dia kacukan daripada kuda dan juga keldai, maka dia berat daripada tak dimakan sebenarnya. Kerana kaedah dia, binatang ni bila dikacuk antara yang halal dimakan dengan yang haram dimakan, maka automatik yang keluar tu hasil daripada kacukan tadi tu, dia akan mengikut yang lebih berat ataupun yang lebih haram. Maknanya kalau salah satu haram dimakan, kalau dapat anak, maka automatik anak tu pun jadi haram. Haram dimakan. Jadi macam kuda padi, saya tak pastilah sama ada dia kategori kuda ataupun kategori keldai. Wallahu a'lam. Seterusnya, daripada Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau meriwayatkan bahawasanya Nabi SAW bersabda, harta warisanku tidak dibagi-bagikan sebagai dinar dan dirham. Apa yang aku tinggalkan selain nafkah isteri-isteriku dan pembelanjaan amilku merupakan sedekah. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim dan Imam Tirmizi. Jadi ini untuk harta Nabi ni, bila Nabi meninggal, maka anak Nabi yang bernama Fatimah, kerana anak Nabi yang tinggal setelah Nabi wafat, dia seorang je. Yang lain semua mana ada dah. Yang lain semua dah meninggal lebih awal. Termasuklah Zainab, termasuklah Ummu Kulthum, termasuklah yang besar dia lah. Begitu juga Ruqayyah. Ada pun yang lain dah mati kecil lah. Jadi yang hanya tinggal selepas Nabi ni, selepas Nabi wafat, hanya Siti Aminah, Siti Fatimah. Dan Fatimah ni pun Nabi dah beritahu pada dia, satu hari waktu Nabi sakit tu, dia datang ziarah Nabi. Dia datang ziarah Nabi dan dia nak pesan satu perkara. Dia suruh dekatkan telinga dia pada Nabi. Nabi nak cakap kuat tak boleh dah, maka dia dekatkan telinga. Waktu tu Aisyah kan bilik dia, jadi dia duduk perhati daripada jauh. Sebab ni perbualan ayah dan anak, dia tak duduk dekat lah. Bila dia dekatkan kali pertama, dia menangis. Menangis betul-betul, terisak-isak. Kemudian Nabi panggil sekali lagi, Nabi bagi tahu kali kedua, dia tersenyum gembira. Seronok dia, tawa dia. Jadi Aisyah tak berani nak tanya masa tu lah, keadaan tak mengizinkan. Tapi selepas kewafatan Nabi SAW, Aisyah jumpa Fatimah ni, kerana dia umur sebaya lebih kurang je, maka dia tanya, bahkan rasa lebih tua Sayyidina Fatimah pada dia. Jadi dia pun tanyalah, yang berlaku tu apa benda yang berlaku sebenarnya. Kali pertama nangis, kali kedua ketawa, gembira. Maka dia kata tak apalah, dulu tak boleh bagi tahu sebab Nabi masih hidup. Kalau Nabi dah wafat, boleh bagi tahulah. Dia kata kali yang pertama tu Nabi beritahu pada aku bahawasanya dia dah tak lama nak meninggal. Menangislah, sedihlah. Maknanya Nabi dah tak lama dah. Waktu Nabi sakit tu kan tak lama, lebih kurang 2 minggu je. Jadi bila beritahu dia nak meninggal, maka sedihlah anak dia ni. Kemudian Nabi panggil sekali lagi. Nabi kata, setelah kewafatanku,
6 bulan kemudian kau akan mengikuti aku. Maknanya dia akan meninggal juga. Jadi bila dia dengar, dia seronok lah. Rupanya dia berpisah dengan ayah dia sekejap je lah. Lepas tu dia wafat, nanti dia jumpa baliklah dia dalam barzah sana. Kerana orang-orang yang beriman dalam kubur, dia boleh saling menziarahi boleh, dengan syarat dia orang yang beriman. Tapi kalau orang yang tak beriman, tak maaf, tak ada masa nak bagi rehat. Memang kena bantai, kena seksa, sehingga dia tak boleh ke mana-mana. Tapi kalau orang yang beriman tak ada masalah, kerana dia punya kubur dibuka seluas mata pandangan mata. Jadi nak pergi mana, pergilah, tak ada masalah. Baik, itu kisah kita kata Fatimah ni. Jadi bila dah wafat, maka Fatimah pun dia terfikir macam biasalah, orang lain ayah meninggal, anak mestilah dapat sikit bahagian. Jadi dia pun pergilah menghadap Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu selaku khalifah. Dia tanya macam mana dengan harta peninggalan Rasulullah, ayah dia, ada tak bahagian-bahagian yang dia boleh dapat. Maka Sayyidina Abu Bakar kata, minta maaf, Nabi dah pesan dah, apa saja harta yang ditinggalkan semua jadi hak orang Islam. Jadi anak dia satu sen pun tak boleh dapat. Kerana untuk Nabi ni memang macam tu. Nabi dah sebut dalam hadis itu, Nabi kata harta aku semua disedekahkan untuk orang Islam. Mana tak boleh dapat, satu sen pun tak dapat. Jadi akhirnya Fatimah ni aku lah. Nampak macam mana? Kita kata dah tak ada bahagian dia, kerana Rasulullah itu sendiri milik umatnya. Maka harta-harta dia semua pun untuk kegunaan orang Islam, untuk kepentingan orang Islam yang lain. Baik. Seterusnya kita masuk kepada isteri-isteri Rasulullah SAW yang disebut sebagai Ummahatul Mukminin. Jadi kita akan bincang semulalah mengenai mereka ini. Cuma kita nak tahu tentang Ummahatul Mukminin ni, apa maksud dia? Ummahat ni jamak, kata jamak kepada ummun. Ni maknanya ibu. Satu ibu kita kata tapi kalau ramai kita kata ummahat. Al-Mu'minin maksudnya orang-orang beriman. Jadi kenapa isteri Nabi diberi gelaran Ummahatul Mu'minin ataupun Ummul Mu'minin? Kerana bila mana mereka menikah saja dengan Nabi SAW, maka mereka mendapat pangkat seolah-olah mereka ibu kepada semua orang beriman. Jadi apa hukum seorang lelaki untuk menikahi ibunya? Tak boleh, haram. Hatta ibu tiri haram. Hatta ibu susu tak boleh, haram. Begitu juga isteri-isteri Nabi, bila mana mereka dah jadi isteri Nabi, pangkat mereka tinggi, seolah-olah ibu kepada orang beriman. Maknanya tak boleh dinikahi oleh sesiapa. Jadi isteri Nabi yang ketika mana Nabi wafat, yang tinggal lebih kurang 9 orang. Jadi mereka ni hidup membujang sampailah meninggal dunia. Sebab mereka tak boleh dinikahi oleh mana-mana orang-orang yang Islam yang lain ataupun orang beriman, kerana title pangkat mereka sudah tinggi, seolah-olah seperti ibu. Seperti mana haram menikahi ibu, seorang mana-mana lelaki tak boleh ibu, begitu juga haram menikahi ibu kepada orang-orang beriman semua, iaitu isteri Nabi SAW. Baik. Cumanya dalam ramai-ramai sahabat Nabi ini yang mengambil tugas ataupun mengambil tanggungjawab untuk memberi nafkah kepada isteri Nabi SAW selepas kewafatannya adalah sahabat yang paling kaya lah, yang mana kaya ni orang kata apa, yang tak ada makan seorang-seorang lah, dia kongsi dengan semua orang. Bahkan isteri-isteri Nabi punya kebajikan semua dia jamin, iaitu Sayyidina Abdul Rahman bin Auf. Dia lah orang yang jaga kebajikan Nabi, yang mana bila dia tahu ini semua adalah berpangkat ibu dia, maka dia bagi kita kata apa, hak yang sepatutnya, ataupun dia tunaikan apa keperluan isteri-isteri Nabi yang bergelar Ummahatul Mukminin. Wallahu ta'ala alam. Jadi seterusnya kita akan bahas tentang isteri Nabi, kemudian anak Nabi, dan ini semua perkara kita perlu tahu tentang Nabi ni supaya nak mendatangkan kecintaan kita supaya lebih mendalam kepada Nabi Muhammad SAW. Kerana orang yang cintakan Nabi ni, dia punya nilai dia, ganjaran dia sangat besar. Wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Jadi tujuan kita nak kenal Nabi ni dengan cara lebih mendalam supaya kita dapat kasih Nabi.
Bila kita dapat kasih Nabi, maka Nabi kata dia akan bersama aku dalam syurga. Pada syurga kita ni bukan syurga yang bawah lah, sebelah-sebelah je lah. Sebab apa? Sebab Nabi kata masuk syurga bersama dengan dia. Jadi sebab itulah kita kena cuba kenal Nabi dan juga ahli keluarganya. Supaya apa? Supaya kita akan dapat